واحلل عقدة من قولي رب زدنا علما warzuqna fahma amma ba'd. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekali lagi untuk kita sambung insya-Allah perbincangan kita kuliah tadabbur online, dan hari ini kita akan sambung daripada surah Yasin bermula daripada ayat yang ke-37. Jadi alhamdulillah kita saya juga berterima kasih kepada pihak TFD yang ini alhamdulillah memberikan kesempatan untuk kita teruskan perbincangan kita ini. Jadi mudah-mudahan ada manfaat pada diri saya sendiri dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi seperti biasa, ini kalau sepanjang perkongsian saya ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang persoalan, ini boleh sama-sama kita bincangkan insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Jadi pada minggu-minggu yang lalu, ini 2 minggu yang lalu, kita dah sebutkan tentang beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perkara-perkara yang berada di hadapan mata kita. Ya, ini dalam surah Yasin pada ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala sebut berkaitan dengan jalan hidayah itu, dia ada macam-macam ataupun ada pelbagai cara bagaimana seorang itu nak memperolehi hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada jalan yang mana datang daripada hadapan manusia. Ini berupa apa yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepada kita. Ya, ini antaranya berkaitan dengan penciptaan, antaranya berkaitan dengan nikmat-nikmat yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Dan perkara yang berada di belakang kita ini adalah benda-benda yang berkaitan dengan sejarah, kisah orang-orang yang terdahulu, kisah lampau yang menjadi pengajaran kepada kita. Jadi daripada ayat 13 sampai ke ayat yang ke-30 lebih kurang 30. Ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang umat-umat yang terdahulu yang mana mereka ini telah mendustakan rasul mereka, dan hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan mereka. Dan kita sebutkan minggu lepas permulaan Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesuatu yang berada di hadapan mata kita, yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan, yang selayaknya dan sepatutnya perkara tersebut menjadi sebagai satu muhasabah dan juga sebagai satu jalan untuk kita lebih mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebutkan berkaitan dengan ayat-ayat yang disebut sebagai ayat kauniyah, ayat-ayat penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tersebutkan tentang bagaimana bumi yang tandus itu dihidupkan semula dengan air dan tumbuh daripadanya habban faminhu yakulun, tumbuh daripada biji benih daripadanya untuk kita makan. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kemudiannya pada ayat 34, biji benih yang mana ditumbuh dalam keimanan, maka hasilnya iaitulah fabashshirhum, ini Allah Subhanahu wa taala sebut berikan berita gembira tentang pengampunan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bimaghfiratin wa ajrin karim. Dan ajrin karim ini disebutkan ia merupakan syurga, dan gambaran syurga itu bagaimana? Ini pada ayat 34. Ini berada di bawah pohon yang rendang, ini dapat memakan makanan yang sedap dan berada di tempat terpancarnya air. Dan disebutkan tentang air dan rezeki manusia ini keseluruhannya sama ada ia totally
ataupun asalnya memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manusia ni perlu juga untuk mengerjakan sesuatu. Dan rezeki itu sepatutnya menjadi salah satu punca untuk manusia ini bersyukur. Dan apabila bersyukur, kita kaitkan tentang air dengan hidayah. Ya, ini hidayah yang diibaratkan seperti air yang sepatutnya juga kita bersyukur pada Allah. Dan kemudian ayat yang ke-36 kita sebutkan tentang semua manusia ini diciptakan secara berpasang-pasangan. Baik. Dan masuk pada pagi ini insya-Allah pada ayat yang ke-37 Allah Subhanahu Wa Taala nyebutkan wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa idza hum mudlimun. Dan dalil yang terang untuk mereka berfikir ialah malam kami hilangkan siang daripadanya, naslahu minhun nahar, maka dengan serta-merta mereka berada dalam gelap gelita. Baik. Jadi ayat ini, ayat ke-37 ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan tentang masa. Kalau sebelum pada ayat yang ke-33 Allah nak sebutkan tentang bumi, ayat yang ke-36 Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan tentang tanda-tanda yang ada pada diri kita. Ini saya sebutkan bahawa kenapa bermula dengan bumi, kerana bumi ini benda yang berada di bawah kita. Kita memandang bumi ini maknanya kita memandang dalam keadaan tunduk. Dan kemudian kita melihat tanda-tanda yang ada pada diri kita. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita ini dari sudut berpasangan. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala minta untuk kita melihat sekeliling kita. Ini malam dan siang ini sudah tentu dia ada berkaitan dengan perkara-perkara yang berada di angkasa. Dan juga cahaya. Jadi pada ayat 37 ni Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan tentang masa. Kenapa pentingnya masa? Ini selepas Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tempat tinggal manusia. Ini tempat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang diri manusia. Ini penciptaan manusia berpasangan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pula tentang masa yang manusia perlukannya untuk melengkapkan terjadinya satu peristiwa. Maknanya bila kita katakan ada satu peristiwa yang berlaku, diperlukan siapa yang terlibat, di mana, bila. Contoh kita kata kelas kita ini, tadabbur online ini, maknanya yang terlibat, ini qaryah Masjid Hasanah, kan? Yang ini tempatnya di mana? Di Zoom Maya. Bila? Ini pada 11 Oktober bermula jam 11 pagi. Jadi maknanya untuk melengkapkan satu peristiwa yang berlaku dalam kehidupan manusia, maka kita perlukan tempat, kita perlukan siapa yang terlibat dan kita perlu masa. Kerana apa? Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya terikat dengan masa. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tak terikat dengan masa. Jadi yang sebutkan kepada kita, masa ini adalah satu makhluk ataupun ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat unik. Kerana apa? Kerana ia diciptakan sebelum semuanya. Jadi macam mana kalau kita katakan masa ada, sedangkan kalau kita ikut masa dalam kehidupan kita ini, kata apa? Perlukan kepada penciptaan langit dan bumi, kan? Sebab bila kita sebutkan tentang masa, ini ada kaitan dengan matahari, kaitan dengan putaran bumi, bulan dan sebagainya. Tapi kita tengok dalam banyak ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa masa itu telah wujud. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut antaranya dalam surah As-Sajdah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Wa laqad khalaqnas samawati wal ard fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Dalam surah Qaf.
Dan banyak ayat lagi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang penciptaan langit dan bumi ini dalam 6 masa. Mungkin selepas kita habis daripada surah Yasin, dan kalau diberikan kesempatan, insya-Allah kita masuk dalam surah As-Sajadah pula. Jadi dalam surah As-Sajadah mungkin kita akan bincangkan lah. Tapi nak sebutkan tentang masa itu sebelum terciptanya langit dan bumi, masa itu telah wujud secara umumnya dalam 6 masa. Jadi manusia ini dan juga makhluk semua terikat di dalam masa. Jadi nak menunjukkan bahawa pentingnya masa itu dalam kehidupan manusia. Bahkan kita tengok masa ini dia sangat terkait dengan cahaya. Kan? Ini bila ada Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar. Yang ini malam tu terjadi bila dicabutkan waktu siang. Waktu siang ni maknanya yang ada matahari, yang ada cahaya. Ini satu peristiwa pula. Ini kita tak dapat nak ingati, saja kita sebut kena ada 3 benda. Tempat tinggal, diri manusia dan juga masa. Dan juga kalau satu peristiwa dah ada 3 perkara ni, tapi kita sukar untuk nak mengingati satu peristiwa tu kalau kita tak jelas apa yang berlaku. Ini tanpa wujudnya cahaya. Contoh kalau kita bergerak mungkin sekarang dah boleh hari ni, bermula pada hari ni boleh rantah negeri kan. Jadi maknanya kalau kita melakukan perjalanan pada malam hari, ini kadang-kadang kita tak perasan ada binatang ke lintas mungkin dan sebagainya kan. Jadi peristiwa itu kita tak jelas wujud ataupun kita pun kadang-kadang tak perasan apa yang kita langgar pada waktu malam. Sebagai contohlah kan. Jadi yang sebutkan peristiwa itu tak dapat diingati dengan jelas tanpa wujudnya cahaya. So di sini Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan tentang masa dan cahaya ini adalah merupakan salah satu nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak kaitkan dengan ayat yang sebelumnya pada ayat 36. Yang ini segala makhluk, yakni manusia dan juga haiwan ini bukan sekadar berpasangan tetapi terikat dengan masa dan sangat-sangat memerlukan cahaya. Sebab apa? Sebab kita tengok bukan sekadar manusia, yang ini kita perlukan cahaya, tumbuh-tumbuhan juga memerlukan cahaya selain daripada air. Yang ini kita sebut dah dalam bagaimana bumi ini tumbuh, bagaimana bumi ini subur semula, antaranya perlu ada elemen-elemen kimia, adanya kulat dan sebagainya yang kita sebutkan tu, dan kemudian perlukan juga kepada air dan juga perlukan kepada cahaya. Dan uniknya tumbuh-tumbuhan kalau kita tengok sebagai contoh, ya ini cahaya ini juga dia akan menghasilkan cuaca kan. Ya, ini bila adanya matahari dan bumi dan bulan ini dia akan menghasilkan ataupun pergerakan iaitu akan menyebabkan cuaca berubah. Bergantung kepada tempat lah. Ini kita di Malaysia maknanya cuaca kita ni biasanya panas dan juga hujan. Jadi di tempat-tempat lain ada berbagai jenis cuaca. Dan cuaca ni bagaimana bermanfaat kepada manusia, antaranya adalah tumbuh-tumbuhan yang wujud pada waktunya yang sesuai. Kan? Yang boleh disebutkan dalam ayat sebelum ni, wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Ini keluar biji benih, keluar buah-buahan, keluar makanan yang mana menjadi makanan bagi manusia. Ya'kulu min samarihi wa ma 'amilatu aydihim. Yani mereka memakan daripada buah-buahan hasilnya itu. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa keperluan manusia ataupun keperluan hidupan secara keseluruhannya bergantung kepada masa dan juga cahaya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala kata naslakhu. Kami yang salakh ni makna seolah mencabut, mengeluarkan. Jadi nak sebutkan bahawa kami yang mengeluarkan maknanya tidak ada siapa yang mengawal masa ni melainkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Tak ada orang yang boleh mempercepatkan masa dan tak ada orang yang boleh review ataupun pergi balik pada waktu yang telah berlalu. Maka sudah tentulah masa yang mempunyai tuannya, maka kita kena melihat dan kita perlu melaksanakan apa tuan masa itu kehendaki. Dan kita ada surah Al-Asr kan. Ini bagaimana disebutkan manusia ini berada di dalam kerugian. Ini apabila dia tidak menggunakan pada haknya. Dan masa juga disebutkan dari sudut sains. Kan. Ini memenuhi ruang dan sesuai dengan suasananya. Menjadikan ia sangat penting untuk melaksanakan urusan dunia dan juga urusan ibadah. Yang kalau kita tengok kan, pada waktu malam ataupun pada waktu siang, ini urusan dunia kita sesuai pada siang hari macam ni kan. Mungkin ada sebahagian kita yang berada di tempat kerja dan sebagainya, maka sesuai untuk melaksanakan urusan tersebut. Malam, ini dalam keadaan suasana yang dingin, sedikit dingin berbanding siang, menyebabkan dan juga cahaya yang kurang, ini waktu kita untuk tidur. Ini dapat tidur dengan baik. Jadi nak sebutkan bagaimana selain daripada diri manusia ini yang mempunyai pelbagai disebutkan sebagai tanda-tanda pada diri manusia yang berpasangan, juga di sekeliling manusia yang maknanya manusia berada di dalamnya, yang penting adalah masa dan juga cahaya yang sangat-sangat memberikan ataupun sangat-sangat diperlukan oleh manusia. Dan manusia tidak terlepas daripada masa dan juga cahaya. Kerana apa? Kerana manusia nak melihat, kita ni dapat melihat bukan sebab biji mata kita, tapi sebab kerana adanya cahaya. Baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ayatul lahumul lailu. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan malam. Yang ini sebagai permulaan hari. Yang ini disebutkan tentang asal. Sebab cahaya ini ada apabila adanya matahari. Ini asalnya kegelapan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam ini dalam keadaan gelap. Jadi kemudian diciptakan cahaya melalui adanya matahari. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut malam itu terjadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan cahaya siang daripadanya. Jadi ayat ini sebagaimana yang saya sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahawa ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat penciptaan ini selalu direlatekan dengan ayat-ayat yang bersifat kerohanian. Ini tidak sekadar Allah Subhanahu Wa Taala nak menyatakan bahawa Allah ciptakan siang dan malam dan itu sangat berguna dan bermanfaat kepada manusia. Tetapi daripada ayat ini juga dari sudut aspek kerohaniannya adalah ini kita melihat dari sudut kebatilan, benda-benda yang batil sangat sinonim dengan kegelapan. Contoh Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat. Al-dhulumat ini adalah kebatilan yang mana digunakan perkataan zulum, yang ini menunjukkan kepada kegelapan. Yang ini kebatilan ini selalu disinonimkan dengan kegelapan. Dan kegelapan yang batin terjadi kerana apa? Kerana ditarik cahaya hidayah kerana kelalaian manusia. Jadi faham? Jadi dari sudut kalau kita tengok, Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan cahaya dalam kehidupan manusia ini melalui matahari. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Al-Ahzab bahawa Nabi SAW ini antaranya digambarkan sebagai matahari. Wasirajam munira. Siraj, yakni yang menghasilkan cahaya, yakni matahari. Maka Nabi SAW disebutkan ataupun digambarkan sebagai matahari. Jadi bila kedatangan Nabi SAW dalam kalangan masyarakat musyrikin pada ketika itu, dan kedatangan Al-Quran yang membawa cahaya, tetapi disebabkan mereka menolak cahaya tersebut, maka cahaya itu ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan mereka terus berada dalam kegelapan
Sebagaimana yang disebutkan pada ayat yang ke-6 dan ke-7 dahulu, yang kita sebutkan laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ni kenapa walaupun telah datang perkataan ataupun satu hujah yang hak kepada mereka, tetapi majoriti ala aktsarihim, majoriti mereka tidak beriman. Kerana cahaya tu dah ada dah didatangkan cahaya, tetapi mereka memilih untuk berada di dalam kegelapan. Jadi hidayah ini adalah soal pilihan manusia. Yang ini bukanlah Allah Subhanahu Wa Taala telah ijbarkan, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan kepada kita dan kita tak boleh berubah. Kita tak boleh maksudnya kita tidak ada kawalan pada pemilihan kita, tak. Sebagaimana yang disebutkan oleh mungkin golongan, kalau kita belajar dalam akidah kan, disebut sebagai Jabariyah, yang mana mereka mengatakan manusia ni tak ada pilihan. Apa yang baik, itulah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni buat baik. Kalau mereka buat jahat sekalipun, mereka kata ini dah ditentukan oleh Allah, kata kami ni buat jahat. Tidak kita. Jadi manusia ini sentiasa diberikan pilihan dalam beberapa hal, dan ada perkara yang manusia ini tak diberi pilihan. Tapi dalam perkara yang manusia tidak diberi pilihan, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan soal kita. Allah tak tanya kita kenapa kita ini lelaki bukan wanita. Allah tak tanya kita kenapa kita lahir daripada ibu bapa kita bukan daripada orang lain. Kerana benda-benda itu bukan pilihan kita, dan benda itu tak ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kehidupan kita keseluruhannya yang berdasarkan pilihan diri kita, dan perkara-perkara itulah yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antaranya adalah hidayah. Ini hidayah, cahaya hidayah itu adalah pilihan. Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi dah kepada kita matahari. Ini adanya datangnya Nabi SAW, adanya datang Al-Quran. Maka sama ada kita nak mengambil cahaya itu ataupun kita nak meninggalkan cahaya itu. Kalau kita mengambil cahaya itu, maka kita berada dalam keterangan cahaya. Tapi kalau kita meninggalkan cahaya tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa izahum muzlimun. Ya, ini sepatutnya cahaya itu diterangi atau menerangi kehidupan mereka. Tapi Allah kata fa izahum, mereka yang mana berada di dalam kegelapan tersebut. Kalau kita tengok di sini terjemahannya, maka dengan serta-merta mereka berada dalam gelap gelita. Jadi tiba-tiba seolah Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan cerita tentang masa dan juga cahaya ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa izahum muslimun. Mereka berada dalam keadaan gelap gelita. Dan muslimun ni adalah maksudnya adalah mereka memilih berada dalam kegelapan, dan kegelapan itu berterusan. Ini dalam diri mereka itu muslim. Ya, ini mereka sendiri memilih berada dalam kegelapan dan berterusan berada di dalam kegelapan. Jadi pilihan manusia ini menentukan kepada pengakhiran kehidupan manusia. Manusia berada dalam alam yang gelap, rahim seorang ibu, kemudian lahir ke dunia melihat cahaya. Manusia dilahirkan tanpa pengetahuan, gelap cara pandang. Kemudian manusia diberikan cahaya pengetahuan. Jadi maknanya kita memang asalnya daripada satu tempat yang gelap, sama ada secara zahirnya ataupun secara akliyahnya. Tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita cahaya. Kan kalau bayi yang baru dilahirkan, mata dia tak berapa nampak kan. Ini selepas daripada pembesarannya ni ada sedikit masa mungkin 2-3 bulan kemudian baru nampak sikit demi sikit. Dan begitulah juga dengan pengetahuan. Ini awal-awal kita tak tahu apa. Nak basuh najis sendiri pun tak pandai dan sebagainya. Tapi kemudiannya diberikan pengetahuan. Ini ke dalam kehidupan manusia ni, selain daripada cahaya yang secara fizikal, matahari yang manusia perlukan, cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga lebih manusia perlukan. Cuma cahaya hidayah ini datang dari sudut pilihan. Kalau cahaya matahari, maknanya setiap manusia akan
diberikan cahaya matahari. Kita tak mau matahari terbit pun, matahari tetap akan terbit. Tapi cahaya hidayah, kalau manusia ini tak mahu, maka Allah kata فَإِذَا هُمْ, mereka sendiri yang memilih. Mereka sendiri yang memilih untuk berada di dalam kegelapan. Ini sepatutnya mereka diterangi kerana telah datangnya cahaya yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi disebabkan pemilihan mereka, maka mereka berada dalam kegelapan selama-lamanya. Jadi, apa yang kita pelajari daripada ayat 37 ini, manusia ini sentiasa diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam soal, terutamanya dalam soal ketaatan. Manusia ini diberi pilihan, tetapi dari sudut iradah, maknanya dari sudut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu dalam Al-Quran menyebutkan bahawa Allah mengkehendakkan manusia ini memilih jalan yang baik. Cuma tinggal lagi kepada manusia untuk melakukan ataupun membuat pilihan. Baik. Itu ayat yang ke-37. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada ayat 38, sambungan daripada masa dan juga cahaya, yang ini datangkan Allah Subhanahu Wa Taala datangkan sumber kepada cahaya itu dan masa. Yang inilah matahari dan juga bulan dan juga bumi. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan sebahagian dalil yang tersebut ialah sambungan kepada dalil-dalil ayat Allah Subhanahu Wa Taala adalah matahari. Ini ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya. Itu adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Ya, ini dan bulan pula kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya. Ini berbentuk melengkung. Ini bulan crescent, bulan sabit, seperti tandan yang kering. Baik. Pertama, kalau kita tengok ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa matahari ini tidak statik, tetapi dia bergerak, dan dia bergerak itu bergerak laju. Wallahu alam, saya tak pasti tuan-tuan dan puan-puan macam mana, tapi saya dulu, apa yang saya fahami dulu, waktu kecil-kecil dulu, kita belajar sains ni, kita faham bahawa matahari ini tidak bergerak. Yang ini yang bergerak itu adalah bulan dan bumi. Bumi mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi. Matahari itu tak digambarkan bahawa dia bergerak. Bahkan penemuan bahawa matahari bergerak ini pun adalah penemuan yang agak baharu. Bahawa sebenarnya matahari itu dia tidak statik. Tapi Al-Quran sendiri menyebutkan wasyamsu tajri. Ini matahari itu tajri ni maknanya berlari. Limustaqarril laha. Ini berada di dalam ataupun berada di atas, beredar ke tempat yang ditetapkan. Mustaqarrin, tempat yang mana dia akan berhenti. Ke mana? Wallahu ta'ala a'lam. Kenapa Allah kata zalika taqdirul aziz? Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mana tahu takdir di manakah matahari itu akan berhenti. Ke manakah tujuan matahari itu akan pergi. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala aziz. Allah Subhanahu Wa Taala berautoriti. Allah yang menciptakan matahari. Allah tahu matahari itu nak pergi ke mana dan bila penghujungnya. Alim, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Autoriti dari sudut Allah boleh tetapkan ke mana matahari nak pergi dan apa pengakhirannya, dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu apakah pengakhirannya yang terbaik. Baik. Itu dari sudut sains. Tapi kalau kita tengok dari sudut kerohanian pada ayat ini bermakna Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan bila matahari itu dijadikan kepada manusia, cahaya itu dia tetap akan ada walaupun manusia memilih kegelapan.
Yang ini nak sebutkan tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala ni akan tetap sinar, akan tetap menyinar walaupun majoriti manusia memilih untuk berada dalam kegelapan. Yuriduna liyutfi'u nurullah. Dan mereka ini menginginkan untuk menutup cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu yutim munurihi walau karihal kafirun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan sempurnakan cahaya agama Allah Subhanahu Wa Taala walaupun orang-orang kafir ini tidak suka, mereka membenci ataupun mereka tidak menyukai. Ini kalau kita tengok tentang matahari ni, bagaimana kukuhnya matahari itu. Kalau orang tak mau waktu siang pun dia tetap akan datang juga matahari. Melainkan sampai waktu kadar takdir, sampai pada takdir yang ini kadar yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala berautoriti bila dia akan berhenti, di mana dia akan berhenti, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui bila waktu yang tepat. Dari sudut kerohanian kita sebutkan bahawa agama ini ibarat matahari yang mana dia akan bergerak laju, dia akan terus berkembang walaupun tanpa kita berada di dalamnya. Walaupun kalau kita memilih untuk berada di dalam kegelapan. Kerana yang berautoriti terhadap agama ni bukan kita orang Islam, tapi yang berautoriti terhadap agama ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu bahawa kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan kita. Kalau semua manusia di atas dunia ini pun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak akan tergugah sedikit pun cahaya agama ini. Kalau semua manusia di atas muka bumi ini pun beriman pada Allah, tidak akan menambah satu apa pun pada kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Al-Aziz, berautoriti mutlak, tidak memerlukan kepada sesiapa, tak perlukan kepada sokongan ataupun tidak perlukan kepada penghalang. Kerana agama Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana janji Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menangkan, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang berautoriti terhadap agamanya. Manusia ni hanya kita katakan hanya tumpang kapal sahaja. Pilihan kita itu bukan menyebabkan lebih baik agama ini, tidak, tapi lebih baik itu adalah kepada diri kita sendiri. Kebaikan itu terpulang kepada diri kita. Ini sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut jika kita melakukan kebaikan maka kebaikan itu akan pulang kepada diri kita sendiri. Maka sebab itu pemilihan yang tepat, kita perlu membuat pemilihan yang tepat. Dan ke mana matahari nak bergerak dan bilakah ia berhenti, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Ia ini mengetahui Al-Alim, kerana apabila ianya terhenti, maka pada waktu itulah kemungkinan berlakunya kiamat. Dan kiamat ini tidak ada yang mengetahui melainkan dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalan yang mungkin kita bila kita membaca ayat ini, kita tahu bahawa agama Allah Subhanahu Wa Taala akan terus Allah Subhanahu Wa Taala menangkan. Jadi ke mana kita nak bergerak ke dalam kehidupan ini kalau kita bergerak tanpa kita memegang ataupun tanpa kita memeluk agama ini. Sama ada kita akan mati ataupun kita bertemu kiamat, kedua-duanya kesudahan yang kita tidak ketahui. Ini kita akan berada dalam kegelapan, teraba-raba dalam kegelapan jika kita tidak selarikan ataupun kita tidak menyinari kehidupan kita dengan cahaya agama ini. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Ada kadarannya, Allah Subhanahu Wa Taala aziz dan Allah Subhanahu Wa Taala alim. Baik. Kemudian wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Dan bulan kami qadarna. Kalau matahari tadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut zalika taqdir. Bulan pun Allah kata wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Yang mana matahari ni dia berbeza dengan bulan. Matahari dia sentiasa kekal teguh
ini dia tidak ada fasa-fasa. Sentiasa menyinari kehidupan manusia. Tetapi bulan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dia ditetapkan dia mempunyai peringkat ataupun fasa yang mana tidak seperti matahari. Ini kalau kita tengok bulan kan, dia ada fasa dia bermula daripada anak bulan, kemudian bulan sabit, kemudian separuh, kemudian 3/4, kemudian bulan penuh, kemudian sehinggalah akhir sekali dia kembali kepada bulan sabit. Adakal urjunil qadim. Yang ini dikembali kepada bentuk macam tangkai kering. Ini bulan sabit lah. Di bulan ini ditetapkan mempunyai peringkat-peringkat ataupun fasa-fasa. Tidak seperti mana matahari. Ini bermula daripada bulan sabit dan kembali pada bentuknya semula di pengakhiran kehidupan. Makna pengakhiran bulan tersebut. Bulan ini berfasa ketika mana dia mengelilingi bumi. Dan ia adalah sunnatullah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan tadi, saya sebutkan Nabi SAW ini sebagai wasirajam munira. Maka yang mengelilingi matahari adalah bumi, yang bersamanya bulan. Maka bumi dan bulan adalah pengikut kepada matahari. Baik. Ayat ini nak sebutkan kepada kita, kalaulah matahari, ini Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan Rasulullah SAW sebagai matahari dan cahaya Al-Quran ini sebagai matahari. Apa yang dibawa oleh Nabi SAW, Rasul dan Risalah ini adalah matahari. Maka pengikut Rasul dan Rasul dan Risalah ini adalah ibarat bumi dan juga bulan. Bulan ini dia hanya bertawaf ataupun berputar atas paksinya mengelilingi matahari. Tetapi yang menyebabkan bumi ini mendapatkan cahaya daripada matahari, kalau pada waktu siang maknanya direct daripada matahari, tapi pada waktu bumi ini berada dalam kegelapan, ini apabila dia berpusing bukan arah terlihat kepada matahari, maka bulanlah yang berperanan untuk memancarkan cahaya tersebut kepada bumi. Jadi kalau kita tengok pada ayat seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ini menarik pada ayat ini. Allah kata, "Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun." Allah Subhanahu Wa Taala kata, dengan ketentuan yang demikian, matahari tidak mudah baginya untuk mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang, kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tadi pada ayat 38 bahawa matahari ini dia ada kadarnya. Dari sudut pergerakannya, dari sudut di mana dia akan berhenti, ke mana ia akan pergi. Dia ada peranan dia sendiri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut peranan dia itu tidaklah diminta untuk matahari ini mengejar bulan. Tidak mudah baginya mengejar bulan kerana bulan ini dia ada peranan dia. Dia ada fasanya, dia berlainan dari sudut sifatnya itu pun dia berlainan. Maka kalau matahari tidak mengejar bulan, bulan tidak mengejar matahari, samalah juga malam juga tidak dapat mendahului siang. Ini kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing. Jadi ayat ini satunya nak sebutkan dari sudut penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini memang very, kita katakan very dakik, very tepat. Ini dari sudut peredarannya masing-masing berada di atas paksi masing-masing, melakukan tugasan masing-masing. Tapi dari sudut yang lain kita melihat ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala tadi kita sebutkan bahawa matahari ini mempunyai peranannya dan digambarkan bahawa ia adalah Rasul dan juga Risalah. Bumi dan bulan ini disebutkan bahawa pengikut kepada matahari. Ini bermakna pengikut kepada Rasul dan Risalah
Rasul dan risalah ni siapa? Kita. Kita lah dianggap sebagai bulan dan juga bumi. Cumanya, kalau kita tengok, para rasul ini mempunyai peranan mereka dan kita sebagai pengikut para rasul ini ada juga peranannya. Kat mana kita dapat benda ni? Kita dapat dalam kisah sebelum ini, kan? Iaitu kisah pemuda hujung kota. Kan kita sebutkan bahawa ketika mana dia datang, wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Ini dia datang kepada kaum dia, kan? Dia kata kepada kaum dia, ikutlah, kan, para rasul tersebut. Kan? Kita sebutkan kenapa dia menyebutkan disuruh untuk ikut para rasul, sedangkan ketika mana bukan seorang, bukan dua orang, tapi 3 orang rasul yang mana datang ke tempat ashabul qaryah itu, penduduk kota tersebut, dan mereka tidak mahu beriman pun. Jadi kenapa dia ini sebagai pengikut rasul, dia pergi dan dia cuba untuk berdakwah. Kalau kita lah, kalau kita jenis gitu, kita fikir kalau 3 orang rasul yang suruh pun mereka tak mau, ini kan pula kalau kita yang nak suruh, kan? Selalu kita sebut je. Kalau lah, bukan kata rasul, kalau kita kata orang yang soleh, kan, lebih soleh daripada kita, ataupun mungkin ulama ke dan sebagainya, kita kalau ulama sebut pun orang tak mau dengar, ada ke orang nak dengar cakap aku, kan? Tapi pemuda ini sangat, bila hujung kota ni, dia sangat memahami. Yang ini dia tahu bahawa matahari itu, rasul dan risalah tu dia mempunyai peranannya. Dan bulan pengikut kepada matahari ini, yang ini dia juga mempunyai peranannya. Yang ini peranan kita apa? Peranan kita adalah untuk memantulkan cahaya daripada matahari kepada bumi ketika mana bumi itu berada di dalam kegelapan. Jadi kita boleh pilih sama ada kita nak menjadi bumi ataupun kita nak menjadi bulan yang mana memantulkan cahaya. Jadi dua-dua pengikut kepada matahari, maknanya berputar mengelilingi matahari. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa bulan ini dia ada kerjanya dan bulan ini berfasa, dan begitulah juga kita sebagai pengikut, bukan kita pengikut matahari, maknanya kalau kita menjadi bulan maknanya pengikut kepada matahari, iaitu kita juga berfasa. Nabi SAW, risalah yang dibawa oleh Allah oleh Nabi SAW, kedua-duanya satu yang bersifat teguh. Ini tak goyah. Tapi kita ni sebagai pengikut Nabi SAW ni, kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang iman kita turun. Ini dari sudut cahaya tu kadang-kadang macam bulan penuh. Mungkin dalam bulan Ramadan, kan? Ini dari sudut amal kita pun insya-Allah mungkin kita menggandakan amal daripada biasa. Ini macam bulan penuh, kan? Ini kita pun sebarkan cahaya. Mungkin ada masa kita sendiri iman kita juga orang kata apa? Kurang. Sebagaimana bulan yang mana ada cahaya sikit je. Ini macam bulan sabit. Tapi kita tengok bulan itu dia masih lagi berperanan mengikut fasa-fasa dia. Ini kehidupan kita dalam kita nak cuba untuk mengambil tanggungjawab sebagai orang yang melaksanakan tugas-tugas para anbiya. Ini dari sudut kita menyebarkan kebaikan. Memang kita pun bukanlah kata kita yang paling baik. Bila kita nak ajak orang buat baik, bukanlah sebab kita ini yang paling baik. Sebab kadang-kadang cahaya dalam jiwa kita tu pun macam bulan sabit. Tapi penting tak adanya cahaya tu walaupun macam bulan sabit. Penting. Paling kurang dah boleh nampak sedikit apa yang ada, boleh jelas sikit apa ketika mana waktu malam. Kerana yang pentingnya itu cahaya itu dipantulkan. Jadi mudah-mudahan kita menjadi seperti mana bulan. Walaupun bulan itu berfasa dalam memantulkan cahaya, tapi dia tidak pernah terpadam untuk dia melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi begitulah juga kita, mungkin kita nak menyampaikan kebaikan, kita rasa diri kita ni memang tak sempurna dan memang tak akan sempurna.
dari sudut melaksanakan kebaikan. Tetapi yang pentingnya bukan dari sudut kesempurnaan, kan, kerana kita juga berfasa, kan, dalam kehidupan kita. Iman kita yazid wa yanqus, kan, naik dan turun, bukan seperti mana para anbiya yang mana iman mereka tidak tidak turun, kan. Dan bukan juga sebagaimana para malaikat, kan, yang mana statik. Maka kita melaksanakan tanggungjawab tu dalam penuh kesedaran, ini menyampaikan kebaikan walaupun kita ini berfasa dalam kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa kullun fi falakin yasbahun. Ayat ini nak menceritakan kepada kita setiap daripada manusia ini mempunyai peranan dia. Macam kita sebutkan tadi bahawa agama ini akan terus bergerak. Kalau kita tak ambil tak ambil peranan di dalam agama ini akan terus berjalan, akan terus menyinari mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengambil peranan ni bukan kerana kita nak menjayakan ataupun nak memberikan kejayaan kepada agama. Kejayaan tu Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan. Tapi kita mengambil bahagian ini untuk menentukan kejayaan kehidupan kita. Kita nak jadi pengikut yang hanya menerima cahaya, ini seperti mana bumi, sebab kita berada di dalam bumi, ataupun kita nak berusaha untuk menjadi paling kurang seperti mana bulan yang memantulkan cahaya. Iman para rasul konsisten, sedangkan pengikutnya, iaitu kita, berubah dan juga berfasa. Matahari tidak dapat mengejar bulan dan siang malam juga tidak akan bertukar, menunjukkan setiap sesuatu itu mempunyai peranannya. Kalau kita tengok memang menarik, Allah Subhanahu Wa Taala seolah mengaitkan dengan kisah pemuda hujung kota itu tadi. Dia tahu 3 orang rasul, bukan seorang. Tapi dia tahu bahawa dia juga ada peranan dia yang mesti dia sampaikan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut kullun fi falakin yasbahun wa kullun fi falakin yasbahun. Ini semua planet dan cakrawala itu bergerak dengan tujuan masing-masing ibarat berenang-renang. Kalau menariknya di sini, kalau kita tengok pada ayat ini, pada perkataan ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kullun fi falakin. Kullun fi falakin. Kalau kita tengok, ia ni berada di tengah-tengah ni kan. Tapi kalau kita tengok dia punya edaran ataupun pusingan tu, ibarat berada di atas falak. Lam ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut kaf lam fa, kemudian ya fa lam kaf. Ibarat macam pusingan kan. Kullun fi falak. Setiap sesuatu itu berada di atas paksinya. Kullun fi falakin. Apa yang mereka buat di atas paksinya, yasbahun. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perbuatan sibahah. Sibahah ni maknanya berenang. Yasbahun ni maknanya berenang-renang. Kalau kita tengok dari sudut dokumentari tentang realiti angkasa lepas pun kan. Yang ini memang seolah-olah dia terapung, berenang kan. Seolah berenang-renang di angkasa. Kalau kita tengok video-video tentang astronot kan, yang mana mereka berada di ISS ataupun berada di space. Kita nampak bila tiada graviti ni macam berenang kan, macam berenang. Ini bergerak tu macam berenang. Sebab apa? Terapung. Jadi sangat tepat Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan wa kullu fi falakin yasbahun. Baik, kemudian ayat seterusnya. Baik. Kalau tuan-tuan ada soalan, boleh sama-sama ataupun ada apa yang nak dikongsikan boleh. Insya-Allah. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sambung lagi kepada wa ayatul lahum yang terakhir. Yang ini kepada tanda-tanda satu dalil kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia memikirkan dan menginsafinya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun. Dan satu dalil lagi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan untuk mereka insaf ialah kami membawa belayar jenis keluarga mereka dalam bahtera yang penuh sarat. Dan kami ciptakan untuk mereka jenis-jenis kenderaan yang sama dengannya, yang mereka dapat
mengenderainya. Mengenderainya. Ini maknanya mereka dapat naiklah, menaikinya. Baik. Jadi kalau kita tengok dari sudut sains. Pertama kita tengok dari sudut sains. Bumi, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang bumi, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang cakrawala, wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar wasyamsu tajri li mustaqarrin laha wal qamara qaddarnahu manazil hatta, yani ila akhirih. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pula tentang lautan. Ini kapal yang berada di tengah lautan. Di lautan. Maknanya bumi, cakrawala, lautan. Antara tiga perkara ini, ketiga-tiga perkara ini kita tengok saling berkaitan dari sudut sains. Yang ini contohnya kita tengok dari sudut kejadian air pasang surut di lautan. Yang ini terjadinya air, laut ataupun air pantai, yang mana kadang-kadang ada waktu malam dan waktu pagi kan, dia air pasang. Kemudian bila dah dekat tengah hari sikit, maka dia dah surut kembali. Jadi bagaimana berlakunya air pasang surut ni? Antaranya melalui tarikan graviti di bumi, melalui wujudnya bulan dan juga matahari. Bila ada tarikan graviti dalam bumi ni, dengan kewujudan bulan dan matahari, maknanya semua itu saling berkait. Di antara air yang pasang surut, antara graviti dalam bumi dan juga apa yang berada di angkasa, di cakrawala, yakni bulan dan juga matahari, menyebabkan berlakunya air pasang surut ini tadi. Dia sebutkan bahawa ketiga-tiga ini dia sangat berkaitan, ibarat satu, kerana dia datangnya daripada penciptanya yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut kehidupan, air surut ini membersihkan lautan dengan menolak sampah-sampah keluar. Manakala air yang pasang menjadi sumber tenaga bagi menjana kuasa elektrik. Kan? Jadi sebutkan tentang air ini dan juga maritim, bagaimana kegunaannya kepada manusia ini sangat banyak. Dan ayat ini juga nak menunjukkan kepada kita bahtera, yang mana kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak mendatangkan ayat tentang bolehnya manusia ini berada di atas lautan, boleh boleh naik kenderaan dan berlayar di atas lautan, maka mungkin manusia ini tak akan tahu. Kalau Allah tak pernah menyuruh Nabi Nuh alaihi salam buat kapal, yang mana orang yang pertama buat bahtera ni adalah Nabi Nuh alaihi salam, maka mungkin manusia tak tahu bahawa laut ini boleh juga kita gunakan sebagai jalan perdagangan sekarang, macam sekarang ni yang berlaku kan. Ini kita pun tak akan terfikir bagaimana mungkin bahtera yang lebih berat daripada kita ini boleh terapung, sedangkan kalau kita ni pergi dekat laut, kita akan tenggelam. Jadi menunjukkan kepada kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan ketika mana bahtera yang berada di lautan, yang mana berlayar itu, macam mana kestabilan, dia boleh dapat kestabilan tanpa tenggelam dengan prinsip kalau dari sudut fiziknya, prinsip buoyancy kan, buoyancy kan, yang dipelopori oleh Archimedes kan. Yang ini prinsip buoyancy tu, bagaimana boleh terapungnya sesuatu kapal ataupun suatu bot dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan bahtera yang berada di lautan ni dia menjadi stabil, ibarat stabilnya gunung yang mana dia menstabilkan bumi. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Ar-Rahman, Allah kata walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam, dan dialah yang menguasai kapal-kapal yang berlayar di lautan yang kembang tinggi layarnya seperti gunung ganang.
Jadi kalau kita tengok, baca dari sudut faktor sains, sebelum kita pergi kepada maksud maksud secara kerohanian itu, kita tengok dari sudut faktor sains. Ini bagaimana bumi ini stabil dalam pusingan dia itu. Antara cara bumi mendapat kestabilan itu adalah dengan adanya gunung ganang. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wal jibala autada. Jibal, ini gunung gadang ini disebutkan sebagai autad. Autad ni maksudnya pasak. Ini bila adanya gunung ganang ni terpasak pada bumi menyebabkan bumi ini stabil. Ini kalau kita tengok satu bot kan, ketika mana dia berada, bot tu kosong ataupun sampan kalau sampan di tepi laut kan, bila dia kosong dia macam akan terumbang-ambing. Tapi kalau ada satu benda yang diletakkan ke atas sampan itu sebagai pasak, maka sampan tu akan lebih stable. Sebab tu kalau sampan kosong, kita nak naik sampan dia macam, orang kata apa, dia macam bergoyang-goyang kan. Jadi bila kita letak satu benda yang berat untuk menstabilkan, maka lebih mudah untuk kita naik. Ini Allah Subhanahu Wa Taala ajar manusia dalam Al-Quran yang ini dari sudut sains, bagaimana dari sudut kapal-kapal yang mampu stabil ini ibarat gunung ganang. Dan kita tengok penciptaan gunung ganang. Apa yang terzahir, ternampak pada kita ketinggian gunung tu, kita tahu di bawahnya itu lebih besar dan lebih besar, macam iceberg. Macam iceberg kan. Ini yang ternampak di atas tu nampak mungkin kalau besar pun, di bawahnya itu lebih besar daripada di atas. Dan ini prinsip buoyancy. Ini dari sudut kapal kan, bagaimana dia boleh terapung ni kerana di bawahnya dari sudut keberadaan udara tu lebih besar, menyebabkan dia boleh terapung. Jadi stabilnya gunung ini kerana akarnya lebih besar dari yang terlihat. Begitulah juga nak sebutkan dengan kestabilan kapal. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, gunung ini terapung dan bergerak seperti mana awan yang berada di langit. Ini bagaimana manusia boleh terfikir untuk naik kapal dan bergerak. Ini satu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut tentang nikmat. Kita hidup dalam keadaan lautan lebih banyak daripada daratan. Kalau kita tak diberi peluang dan juga diberi pengetahuan tentang penerokaan laut ni, maka mungkin banyak benda yang tersekat pada kehidupan kita. Ini disebutkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengajar manusia daripada kegelapan. Ini tak tahu apa-apa, Allah berikan ilmu pengetahuan. Ini gunung bergerak seperti mana awan yang bergerak di langit. An-Namlu, dalam surah An-Namlu ayat 87 dan juga ayat 88. Ini mungkin balik tuan-tuan dan puan boleh cek. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut gunung ini terapung dan bergerak. Kita tak rasa bahawa gunung itu bergerak sebab sebenarnya kita juga bergerak. Kan? Yang ini dari sudut bila bumi itu bergerak, kita bergerak, tapi kita tak merasai perkara tersebut. Cuma hakikatnya kita mengetahui Al-Quran sendiri sebut bahawa gunung itu terapung dan bergerak seperti mana awan di langit. Baik, dari sudut kerohanian. Jadi apa ayat ni sebenarnya nak sebutkan kepada kita? Ayat ini nak sebutkan tentang pembinaan generasi. Kerana apa? Tadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang permulaannya tentang tempat. Kemudian Allah sebutkan tentang manusia yang berpasangan. Dan berpasangan dia melalui satu fasa dan juga satu masa dalam kehidupan. Bila kehidupan berpasangan, maka akan lahirkan generasi. Maka pentingnya untuk kita mungkin sebagai ibu bapa, pembinaan generasi itu diteliti dan juga dilalui dengan ilmu. Sebagaimana ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang kita berada di atas laut dan sebagainya, macam mana nak berlayar di atas laut, dan begitulah dari sudut pembinaan
generasi seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum. Macam mana kita tahu bahawa ayat ni nak menceritakan tentang pembinaan generasi? Kerana Allah kata anna hamalna zurriyatahum. Kami membawa zuriat mereka. Allah tak cerita tentang mereka ini naik kapal, tak. Tapi Allah kata kami membawa zuriat mereka. Ada ulama yang menyebutkan ayat ini cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Sebab kapal kan asalnya ataupun yang orang pertama buat kapal adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dan mereka yang berada di atas kapal Nabi Nuh alaihissalam itu adalah mereka yang saleh. Mereka orang-orang yang beriman. Maknanya orang yang tak beriman ni semua dah tenggelam. Jadi nak sebutkan kepada kita, kalau satu dari sudut ada orang yang mana mengatakan bahawa kami ini sesat kerana kami ikut nenek moyang kami. Nenek moyang yang mana yang mereka ikut? Sedangkan generasi mereka yang wujud selepas zaman Nabi Nuh ni adalah hanya generasi yang baik. Generasi yang tak baik semuanya Allah Subhanahu Wa Taala tenggelamkan. Maknanya sepatutnya generasi itu, maknanya dia berkembang generasi itu di dalam pembinaan dari sudut pembinaan yang berlandaskan Islam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut pada ayat yang ke-41. Yang pertamanya adalah dari sudut manusia ini tidak terbatas dari sudut kehidupannya di bumi, bahkan dijadikan lautan sebagai laluan bagi kita. Ini yang orang kata apa sekarang ni ada dari sudut laluan hantar barang kan, kargo, ship dan sebagainya. Yang ini berlaku dari sudut lautan. Yang ini di lautan jadi laluan. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat 40 berkaitan dengan planet-planet yang berenang-renang di angkasa. Dan dalam ayat 41 Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahtera juga boleh berenang-renang di lautan. Ini perkataan fulk dan falak kan asal daripada perkataan yang sama. Yang ini kata dasarnya falaka kan. Falaka fil fulkil mashhun. Yang ini berenang-renang di angkasa. Fi falakin yasbahun, berenang-renang di angkasa, dan fil fulkil mashhun. Yang ini dalam kapal yang penuh barangan yang menyebabkan ia stabil dan dia boleh berlayar dan berlabuh. Baik. Bila satu kapal dia berlabuh daripada tempat dia, apa yang kita harapkan? Yang ini kita mengharapkan kapal itu akan berpatah balik. Maknanya kalau orang dulu-dulu lah kan, orang pergi haji naik kapal kan. Jadi maknanya kalau kita hantar mungkin mak ayah kita dulu-dulu yang pergi haji naik kapal, ini kita berharapkan bahawa kapal itu akan berpatah balik. Ya Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut mereka yang menaiki kapal. Maknanya Allah tak sebutkan tentang wa ayatul lahum anna hamalnahum. Tak. Allah kata wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum. Ini Allah sebutkan bahawa meletakkan anak-anak mereka, bahkan generasi mereka di atas kapal. Sebab kalau seseorang yang menaiki kapal, maka dia akan melakukan ataupun pergi perjalanan itu bukan perjalanan yang singkat kan. Lain dengan kapal terbang. Hatta pergi kapal terbang, contoh kita nak hantar anak kita belajar di luar negara. Maknanya bukanlah kata hari ini dia nak kapal terbang, esok dia balik, patah balik, tak. Ini pergi dalam tempoh mungkin 4 tahun, 5 tahun. Mungkin ada selang-selang tu balik, mungkin ada yang tak balik langsung. Bila naik kapal ni kebiasaannya, maka pemergian itu adalah satu tempoh yang lama. Yang ni tak singkat. Bahkan mungkin pemergian tu dia membawa sekali generasi. Contoh kita hantar anak lelaki kita ataupun anak perempuan kita belajar di luar negara. Kemudian Allah izin dapat kerja di luar negara. Berkahwin pula dengan orang luar negara ataupun orang Malaysia yang berada di luar negara. Kehidupan berada di sana. Yang ini menunjukkan kepada perkembangan generasi itu berlaku. Jadi nak sebutkan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjaga generasi orang-orang yang baik daripada zaman Nabi Nuh alaihissalam,
maka tiada siapa yang boleh mengaku bahawa generasi terdahulu mereka tidak beriman, kerana yang selamat pada zaman Nabi Nuh hanyalah orang-orang yang beriman. Jadi sebab itu dalam cerita penduduk Ashabul Qaryah ni, Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan Ashabul Qaryah ni dengan satu bunyi letupan ataupun satu bunyi itu, hingga kan mereka ini terkambus, kan, menunjukkan kepada apabila mereka ini terkambus, itu menunjukkan kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tak nak generasi mereka ini merosakkan generasi-generasi yang lain. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebutkan dalam ayat yang mana kita sebut ayat 23 dulu. A'attakhizum min dunihi alihatan in yuridnir rahmanu bidurrillah. Takkan Ar-Rahman ini menginginkan kepada satu benda kemudaratan. Tapi maknanya Allah Ar-Rahman itu untuk kaum yang mana ingkar, maka Allah hapuskan sebagai rahmat Allah SWT sifat Ar-Rahman kepada orang yang seterusnya, generasi-generasi yang seterusnya, supaya mereka ini tidak terkesan dengan keburukan generasi yang awal. Sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Nuh AS, yang mana generasi-generasi yang ingkar maka Allah tenggelamkan mereka, hanya tinggal adalah orang-orang yang beriman. Jadi dari sudut kita sebagai orang yang mana juga penerus kepada generasi terdahulu dan juga akan mewarisi generasi-generasi, maka berbalik kepada pilihan kita, kita nak berada dalam satu kapal orang-orang beriman, ataupun kita nak kita keluar daripada kapal tersebut dan kapal itu akan terus berlayar sampai tuju ke tempatnya, seperti mana matahari akan tuju ke tempatnya. Jadi nak sebutkan kepada kita, apabila kita melupakan akhirat, yang kita hanya berfikirkan tentang dunia, jadi pembinaan generasi perkara yang paling jauh kita fikirkan tentang kehidupan anak-anak kita adalah kehidupan dunia ni. Jadi dia nak belajar apa, besok besar nak nak kerja apa. Tapi sedangkan pelayaran yang paling penting untuk kita sediakan kepada anak-anak adalah pelayaran pembinaan generasi yang mana-mana sama-sama beriman. Kerana kita ini asalnya daripada generasi orang yang beriman. Maka itulah yang lebih penting, ini adanya keseimbangan di antara kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa ayatul lahum anna hamalna zurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Dalam ayat ni tadi. Dan kami menciptakan kepada mereka min mislihi, seperti jenis kenderaan yang sama dengannya. Apa makna kami menciptakan kepada mereka? Yang kepada mereka ni, ada ulama sebut maknanya tujuannya kepada orang musyrikin. Cuma persoalannya, adakah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kapal kepada orang musyrikin? Apa maksud kenderaan yang sama dengannya ni? Sedangkan kita tahu, boleh dikatakan majoriti orang Arab pada waktu itu tidak pernah pergi ke lautan. Hatta Nabi SAW sendiri tidak pernah. Jadi maknanya berlayar di atas lautan. Seingat saya dari sudut sejarah, kelompok yang pertama yang menaiki kapal ni, selain daripada mereka yang dikatakan mereka yang berhijrah ke Habasyah, maknanya tentera pertama itu adalah tentera Muawiyah. Jadi nak sebutkan orang Arab ni dia tidak biasa dengan lautan. Dia biasa dengan padang pasir, kan? Tapi apa makna lahum mim mislihi ni? Jenis-jenis kenderaan yang sama. Yang inilah yang disebutkan oleh orang Arab sebagai safinah as-sahra. Ya, ini kenderaan ataupun kapal di tengah-tengah padang pasir, iaitulah unta. Dan ini Allah tak menciptakan ataupun mereka tidak menaiki kapal, tapi mereka menaiki unta yang ibaratnya kapal di tengah padang pasir. Dan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ada sebutkan tentang ayat dalam surah Al-Ghasyiyah, kan,
Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Yani tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kepada mereka. Unta ni bagi orang Arab ni sangat penting. Sama ada menjadi kenderaan, boleh juga menjadi tempat minuman, boleh juga menjadi sumber makanan. Boleh jadi juga bila jadi kenderaan jadi sumber perdagangan. Jadi nak naik kenderaan nak pergi berdagang. Jadi banyak kegunaan unta ini kepada orang musyrikin, pada masyarakat Arab ketika itu. Walaupun mereka ini berada di tengah-tengah padang pasir, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tidak semestinya kamu tidak boleh karam ataupun tenggelam di tengah padang pasir sebagaimana kalau manusia naik kapal di tengah lautan boleh tenggelam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada ayat yang seterusnya, wa inna sya'a nughriquhum fala sarikha lahum wala hum yunqazun. Dan jika kami kehendaki, kami boleh tenggelamkan mereka, kiranya kami lakukan yang demikian, maka tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kepada mereka. Dan mereka juga tidak akan dapat diselamatkan. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Kecuali dengan kemurahan daripada pihak kami, kami memberikan rahmat dan kesenangan hidup kepada mereka hingga ke suatu masa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa inna sya'a nughriqhum, dan jika kami kehendaki kami boleh tenggelamkan mereka. Jadi bukan bermakna manusia ataupun orang yang naik kapal sahaja boleh tenggelam, tapi mereka yang mana disebutkan naik safinatus sahara, yakni naik unta pun mereka boleh tenggelam. Maknanya mereka boleh dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu benda yang kita dapat daripada ayat ini, selain daripada peringatan dan ancaman kepada orang musyrikin dan juga sebagai peringatan kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sebutkan sebagai contoh, kita naik kapal terbang kan, bila kapal terbang itu selamat, kita katakan alhamdulillah. Ini walaupun kita sebut alhamdulillah, maknanya kapal terbang itu selamat. Ini dari sudut penerbangannya. Tapi kalau kapal terbang tu Allah izin mungkin terhempas, ini kita kata Allah izin terhempas. Sedangkan Allah lah juga yang mana mengapungkan, dari sudut kalau tadi maknanya bahtera itu diapungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui pengetahuan yang diberikan kepada manusia untuk kaji bagaimana terapung, dan begitulah juga dengan kapal terbang. Ini prinsipnya adalah dari sudut kita sentiasa meletakkan sesuatu itu di atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bermakna benda yang buruk sahaja ataupun benda yang tak dijangka sahaja berlaku atas izin Allah, dan benda yang selalu yang kita nampak yang familiar yang selalu kita lalui pun sebenarnya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna sya'a nughriquhum, dan jika kami kehendaki kami boleh tenggelamkan mereka, kiranya kami lakukan yang demikian, maka tidak ada yang dapat memberikan pertolongan. Fala sarikha lahum. Makna fala sarikha lahum ni, sarikh ni dia bunyi macam kalau kita duduk dalam air kan. Maksudnya kalau orang yang tenggelam dalam air, dia akan bunyi macam blub 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 blub. Itu maknanya fala sarikha lahum. Mudah fahamlah. Jadi menunjukkan bahawa bila Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki untuk menenggelamkan, maka bunyi itu pun dah tak wujud. Yang ini tak boleh nak bercakap lah. Habis tenggelam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala boleh tenggelamkan dari sudut mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh hapuskan mereka, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala buat kepada penduduk Ashabul Qaryah. Apa yang berlaku? Dengan satu bunyi sayhatan wahidah. Sayhah ni adalah isim marah, maknanya dia berlaku sekali sahaja. Satu letupan ataupun satu bunyi sahaja menyebabkan habis faizahum khamidun. Mereka ini kita sebut khamidun, ini maknanya mereka ini seolah macam tertutup. Tak terkeluar dah. Kalau api itu bila diterbakar, litup api itu sampai bara-bara itu tak terkeluar, tak tersebar ke tempat yang lain. Menunjukkan bahawa memang mereka tak boleh nak bangun semula. Memang mereka tak boleh diselamatkan lagi.
Ini menunjukkan kepada manusia ini ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang kepada kita di atas dunia ini, kita perlu menggunakan peluang tersebut dengan pilihan yang baik tersebut di awal tadi. Dan antara cara untuk kita memanjangkan usia amalan soleh kita adalah dengan kita cuba untuk sama-sama dengan mungkin pasangan kita, kerana manusia ini diciptakan berpasangan. Ya, ini dari sudut bagaimana kita merancang untuk pembinaan generasi. Kerana apabila kita merancang untuk pembinaan generasi, kerana sebenarnya kita sedang merancang untuk amalan dan juga pahala yang berterusan. Tidak jadi seperti mana mereka yang ditenggelamkan, maknanya mereka dah tak boleh buat apa lah. Maknanya bila dah sampai kepada penghujung kehidupan, maka itulah pengakhiran kehidupan mereka, yang mereka ini tidak akan dapat diberikan pertolongan dan juga tidak akan dapat diselamatkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak alih kita punya cara kita pandang dari sudut kehidupan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan ini contoh anak-anak kita yang berada di hadapan kita. Bukan sekadar matahari, bulan dan bumi, lautan yang berada dibentangkan di hadapan kita. Bahkan anak-anak kita yang mungkin hari-hari kita tengok. Jadi bagaimana kita melihat mereka sebagai salah satu jalan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita sebutkan tentang jalan hidayah ni yang datang daripada depan. Maknanya yang datang daripada depan ni maknanya semua benda yang Allah bentangkan pada kita. Bukan sekadar dari sudut penciptaan langit dan bumi, fizikalnya sahaja. Ini dari sudut apa yang ada yang Allah ciptakan di beberapa alam ini, tetapi juga yang Allah janjikan kepada kita, iaitu amanah kepada kita, iaitu pembinaan generasi. Kerana daripada pembinaan generasi inilah yang menyebabkan mudah-mudahan kita dapat diselamatkan apabila mungkin kita tenggelam dalam orang kata apa benda-benda yang tak elok, ataupun mungkin generasi kita lah yang mana yang akan menyelamatkan kita daripada kesudahan yang tak baik kan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada mereka, dan mereka ini disebabkan keingkaran mereka, maka Allah Subhanahu Wa Taala boleh tenggelamkan mereka dan tidak ada bunyi nak minta bantuan. Sarikh ni nak bunyi nak minta bantuan pun tak boleh. Tak ada pertolongan. Wala hum yunqazun, dan mereka ini tidak akan dapat diselamatkan lagi dan terus tenggelam macam tenggelam dalam laut. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Kecuali kemurahan daripada pihak kami, memberikan rahmat dan kesenangan hidup kepada mereka hingga suatu masa. Baik. Jadi dalam ayat ini, ayat 44 ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kecuali rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata Allah tak tenggelamkan mereka, maknanya mereka tak tertimpus dalam pasir. Ini dari sudut Allah tak mengazab mereka terus pada waktu itu, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka satu tempoh masa. Illa rahmatan minna. Ini kecuali dengan kemurahan kami, kami berikan rahmat dan kesenangan hidup kepada mereka hingga suatu masa. Ini satu masa itu bila? Iaitu antaranya satu masa ini mereka berada bersama dengan Rasulullah SAW hingga Rasulullah SAW dihala keluar oleh mereka, maka datanglah azab kepada mereka. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan kapal itu terapung dalam ayat ini, dan Allah jugalah yang mampu menyebabkan ia tenggelam. Ya, walaupun mereka ini orang musyrikin, orang Arab ni tinggal di padang pasir, tapi tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala menenggelamkan, ini menghapuskan mereka. Bahkan ketika Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak, tidak ada bunyi pun, tidak ada bunyi untuk panggilan untuk minta bantuan untuk selamatkan, dan yang boleh menyebabkan pertolongan datang kepada mereka. Tetapi Allah tak mengazab mereka secara sekaligus kerana rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat pada permulaan saya sebut dalam surah Yasin, awal surah Yasin dulu, kita sebutkan Tanzilal Azizur Rahim. Azizur Rahim, Tanzilal Azizur Rahim. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran dengan sifat Allah Al-Aziz dan Ar-Rahim. Dia sebut Al-Aziz, antaranya
adalah dengan sifat Allah Al-Aziz berautoriti, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran. Wal Quranil Hakim. Kaitannya, munasabah ataupun perkaitan. Dan antara makna sifat Allah Ar-Rahim adalah kerana Allah innaka laminal mursalin. Allah Subhanahu Wa Taala menghantar bersama Al-Quran yang bersifat autoriti itu, ya inilah Rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi SAW ni kecuali sebagai rahmat kepada sekalian alam. Ini antara rahmat kepada orang musyrikin ini adalah dari sudut adanya Nabi SAW bersama dengan mereka, yang menyebabkan mereka tidak diazab. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Anfal, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak sekali-kali akan menyeksa mereka. Ini dalam satu tempoh masa. Sedangkan engkau wahai Muhammad berada di antara mereka. So selepas daripada mereka halau Nabi SAW keluar, maka datanglah azab kepada mereka. Dan apa bentuk azab kepada orang musyrikin, orang Arab ni? Antaranya adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang Muslim yang mana berperang dengan mereka dalam peperangan Badar, dan Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan juga malaikat. Yang ini membantu orang yang beriman untuk mengalahkan mereka. Dan itulah bentuk azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok orang musyrikin ini dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah At-Taubah bagaimana dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa selepas daripada pembukaan kota Mekah, ada majoriti daripada kalangan orang Arab mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada mereka yang mana tidak mahu beriman. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi tempoh kepada mereka selama lebih kurang 4 bulan dalam surah At-Taubah pada ayat keempat tak silap. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang kedua, fasihu fil ardi arba'ati ashhurin. Yang ini kalau kita tengok umat-umat yang terdahulu, ketika mana datangnya azab Allah, contoh Nabi Nuh kan. Bila mana datangnya azab Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada waktu ni tidak ada lagi rahmat. Mana seolah rahmat itu telah terhenti. Kenapa? Kalau azab, maka dia berlawanan dengan rahmat. Maka bila azab Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tenggelamkan. Contoh Firaun ataupun anak Nabi Nuh kan. Bila mana Firaun, contoh bila mana dia tenggelam, sebelum dia tenggelam tu dia kata apa? Aku beriman dengan Tuhan Musa apa-apalah kan. Dengan Tuhan Bani Israel, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak hentikan, maknanya tak biarkan dia tak tenggelam. Maka diteruskan azab kepada Firaun. Tetapi ketika mana pedang-pedang orang sahabat radhiyallahu an berada di leher orang-orang yang tidak beriman selepas daripada pembukaan kota Mekah, Allah kata stop. Fasihu fil ardi arba'ati ashhurin. Bagi pada mereka masa 4 bulan untuk mereka fikir. Kalau mereka nak beriman, silakan. Kalau mereka tak mau beriman, keluar daripada Mekah. Kalaulah mereka berdegil, maka pada waktu tu mereka akan disiksa. Maknanya disebut azab kepada orang musyrikin ini, mereka datangnya melalui pedang-pedang para sahabat. Dan dalam surah At-Taubah juga Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkara tersebut. Tapi dalam keadaan itu Allah Subhanahu Wa Taala suruh hentikan. Yang ni pause sekejap. Azab. Sebab apa? Sebab tak lain dan tak bukan penghujung surah ini Allah kata laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kerana keberadaan Nabi SAW ini menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menangguhkan azab kepada mereka sampai salah satu tempoh masa yang Allah tetapkan. Jadi nak sebutkan kepada kita kan, ini keberadaan Nabi SAW dalam kehidupan kita membawa risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu rahmat yang besar dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita rasa
keperluan kita terhadap matahari dalam kehidupan kita. Dan begitulah kita memerlukan matahari Nabi, yakni cahaya daripada Nabi dan juga Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini dapat manfaat pada diri kita dari sudut bagaimana kita nak melihat apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memberi kesan secara langsung dan tidak langsung kepada kita untuk kita berbekal sebelum kita bertemu dengan Allah, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi kalau ada soalan, ada lebih kurang 2 minit ni. Ada soalan? Baik. Kalau tak ada soalan, mungkin sekadar ini perkongsian pada pagi ni. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang tu pada diri saya sendiri. InsyaAllah kita bertemu pada pertemuan akan datang pada mula ayat yang ke-45, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.